Duduk dalam masjid jadi haram pula. Haram kerana duduk dalam masjid. Cuma ada satu perbahasan yang dibawa, kalau orang kafir dia azan, kita kata azan dia tak sah, tak apalah. Adakah dengan dia azan kita hukum dia telah menjadi orang Islam? Faham tak? Sebab dia, kita belajar dalam kitab akidah, dia ada dua. Satu, orang dihukum Islam zahiran. Satu lagi, orang dihukum Islam zahiran wa batinan. Jadi hukum Islam, kita baca rukun Islam kan, mengucap dua kalimah syahadah. Maksudnya siapa yang buat ini, kita kira di Islam, selagi mana dia tak buat benda yang munafi lil Islam. Dalam nak menghukum seseorang Islam, kita tidak ditaklifkan apa dalam hati dia. Faham? Jadi kalau orang kafir itu dia lafazkan syahadatain dan tidak bersama dengan dia qarinah ataupun munafi bagi Islam, maka kita hukum di Islam. Contohnya lah, orang kafir itu dia azan, lepas dia azan dia mati, contoh. Jadi kita nak hukum dia ni Islam ke kafir? Kenapa kita nak tanya soalan tu? Supaya adakah dia diuruskan seperti orang Islam atau diuruskan seorang kafir. Maka walaupun masa dia azan itu dia bukan qasad mengucap dua kalimah syahadah yang sebelum masuk Islam tu, tetapi hukum seseorang itu sebagai Islam memadai pada zahirnya lidah dia mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka dalam Baijuri pun ada sebut wa yuhkamu bi islamihi wa yuhkamu bi islamil kafir idza adzana li'annahu ata bis syahadataini li'annahu ata bis syahadataini, sebab dia telah mengucap dua kalimah syahadah. Seterusnya jelas. Kenapa iqamah aghlas? Jelaslah. Dia masa iqamah tu hadas. Maksudnya apa? Lepas dia iqamah dia tak boleh sembahyang. Dia kena keluar masjid. Faham? Lagi? Wal junubu asyad. Kemudian dia azan ni, muazzin ni dalam Zubat pun ada sebut. Muazzin ni ada dua jenis muazzin. Satu dipanggil muazzin mutatawwi'. Satu lagi muazzin ratib. Muazzin ratib ni maksudnya muazzin lantikan. Ratib. So bila dia muazzin lantikan, dia dibayar. Kalau dulu dia dapat maklum, maksudnya maklum dia panggil, peruntukan yang diberikan kepada muazzin daripada harta wakaf misalnya. Dia ada beza tu. Dalam syarat-syarat muazzin ratib dia tak sama dengan syarat muazzin bukan ratib. Faham? Contohnya, baca wa istaratu. Apa tadi baca? Wa yusannu. Ini sunat. Disunatkan sayyid lagi. Hasanus sauti. Adlun. Adlun ni dia adalah sunat kalau muazzin itu adalah muazzin mutatawwi'. Tapi kalau muazzin tu muazzin ratib, dia mesti adal, siqah. Faham? Maksudnya pihak kerajaan, pihak pemerintah tak boleh lantik muazzin yang tidak adal. Kalau sebab apa? Dia kan dapat bayaran. Jadi kena pastikan bayaran tu diberikan kepada orang yang betul. Tu isu dia, kenapa disyaratkan adal. Tapi kalau muazzin biasa, orang fasik dia azan, maka tak ada masalah. Tapi afdalnya bukan dia lah. Tapi kalau dia azan juga, maka tak ada apa-apa masalah. Jadi sebab tu dikata disunatkan. Faham? Tapi perkara ini adalah syarat ketika melantik muazzin yang ratib. Dia ada ibarat dia dalam Zubat. Baca sikit Zubat. Kena kenal semua kitab-kitab yang masyhur. Faham?
Budak Sri Talin tak kenal. Dia kenal kita belajar je. Seorang pelajar tu, dia kata dia dah habis lah kawan. Oh, dia kata rugi dulu tak belajar minhaj. Kata kawan dia kata, dulu minhaj pun dah belajar. Dia kata mana ada minhaj, tak pernah belajar minhaj. Faham? Sebab dulu kalau dalam madah kita panggil mahalli. Dulu muqarrarnya mahalli. Kita baca syarah semua sekali. Jadi dia tak tahu mahalli tu adalah syarah kepada minhaj. Faham? Punya teruk. Kalau tak belajar mahalli pun, minhaj ni kitab, kalau orang Syafi'i tak tahu tu macam aib sangat. Kita Imam Nawawi kan tak tahu pula. Itu dia boleh jadi macam tu. Tak tahu. Kalau tak sebut Zubat mungkin kita pun tak tahu Zubat. Tak sebut Fathul Muin, dia pun tak tahu. Tak sebut Fathul Wahab. Itu semua benda tu masyhur. Tapi kadang-kadang berlaku sebaliknya. Okey? La ilaha illallah. Wa kaunul muazzin siqatan. Ya Allah. Ada ke tak? شرطهما الولاء وترتيب ظهر وفي مؤذن مميز ذكر أسلم والمؤذن المرتب معرفة الأوقات كالمحتسب. Sekali lagi. Syartuhuma muazzin dan muqim. Al-wila maksudnya azan dan iqamat betul-betul. Tertib jelas. Kemudian wa fi muazzinin mumayyizin. Okey. Lagi? Aslama wal muadzini al murattab. Ma'rifatul awqati dan muhtasib. Itulah tu. Dia ada sebut muazzin murattab, muazzin muhtasib. Faham? Murattab tu ratib lah. Dia kata untuk muazzin murattab ada tambah lagi syarat. Dia adalah orang yang mengetahui waktu. Faham? Jadi adil. Dia kena adil dulu baru dia mengetahui waktu. Tapi tidak pada muazzin yang muhtasib. Faham? Okey? Itulah ibarat dia. Zubat. Kemudian wal imamatu afdalu minhu bil as-sahih. Imam Rafi'i. Wal imamatu afdalu minhu di sisi Imam Rafi'i. Baca? Menjadi imam lebih afdal daripada menjadi muazzin di sisi Imam Rafi'i, dan dia adalah mu'tamad al-mazhab Hanafi dan mazhab lain. Baca? Untuk al-asahu annahu afdalu wallahu a'lam. Wa al-asahu kata Imam Nawawi anna al-adhana afdalu min al-imamati. Baca syarah. Baca daripada al-asah. Apa wajah ulama mengatakan menjadi imam afdal? Apa wajah menjadi muazzin afdal? Li'annaha lil-qiyami bi huquqiha ashaqqu minhu. Sebab dia kata, dia lihat dari sudut ni. Tengok dia punya wajah dia. Satu, dia melihat daripada segi kerja menjadi imam lebih berat, lebih payah, lebih lama berbanding menjadi muazzin. Asyaq. Dia bergerak, muazzin ni bercakap. Lagi satu je. Yang ni seterusnya baca. Untuk al-asahu annahu afdalu minha wallahu a'lam. Lagi li'annahu li'alamihi bil waqti akthara naf'an minha. Wa thalithuhuma sawa'an fil fadilati. Lagi pendapat yang kedua pula, iaitu yang ditarjih oleh Imam Nawawi, melihat daripada segi imamah ini
adalah amal qasirah. Dan kalau dia mutaaddiyah pun, segi manfaatnya azan itu mutaaddiyah, lebih lagi. Sebab bila dia azan, dipanggil orang datang sembahyang. Faham? Dakwah orang. Maka itu dipanggil amal mutaaddi, yang manfaat dia lebih banyak, bukan atas qasir, atas pelakunya sendiri. Ditambah lagi hadis-hadis yang kita dah baca sebelum ini, sejauh mana sampainya suara muazzin, maka akan menjadi saksi atas dia segala batu, segala kayu. Dan hadis siapa yang azan selama 7 tahun dia akan masuk syurga dan lain-lain. Maka atas wajah itu mereka mentarjihkan azan dari segi fadilat yang dilambakkanlah hadis. Faham? Adapun dalam mazhab Hanafi, antara dalil ulama yang mengatakan menjadi imam itu afdal, kerana apa? Kerana semua khalifah menjadi imam, tidak menjadi muazzin, termasuk Rasulullah. Jadi Rasulullah, Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar, Uthman, Ali, semua mereka adalah imam. Mereka bukan muazzin. So kalaulah azan itu adalah lebih berbanding imamah, maka sudah tentulah mereka akan melakukannya. Itu hujah lah yang dibawa. Okey. Tapi dia ada jawapan dia. Apa jawapan kita, maksudnya Al-Imam Nawawi, atas hujah yang disebutkan tadi. Okey. Lepas ni kita akan baca Mughni tentang masalah ni. Jadi kamu dah tengok dia punya hujah ringkas je. Hujah melebihkan azan imamah li'annaha asyaq. Hujah melebihkan azan li'annahu aktsaru naf'an. Kemudian yang dikatakan azan tu lebih afdal daripada imam ni, di sisi Imam Ramli, ni dalam Bushra, boleh tengok 193. Wal adhanu wahdahu afdalu minal imamah inda Imam Ramli. Imam Ramli kata azan satu je, azan lebih afdal daripada imam. Maksudnya walaupun dia tak iqamat, dia azan je, lebih afdal daripada imam. Di sisi Imam Ibn Hajar, yang dikatakan azan lebih afdal daripada imam kalau muazzin tu dia azan dan dia iqamat. Faham? Kalau dia azan saja, maka pada ketika itu tidak. Al-adhanu ma'al iqamah afdalu minal imamah. Di sisi Az-Ziyadi pula, dia kata azan lebih afdal daripada iqamat dan imam. Maksudnya yang jadi imam tu dia yang iqamat dan dia jadi imam. Azan lebih afdal walaupun dia buat dua kerja ni. Jadi dia ada khilaf daripada segi azan sahaja lebih afdal daripada imamah, ataupun azan bergabung dengan iqamah lebih afdal daripada imamah. Dan dia punya wajah dia sebutkan tadi adalah dari segi fadilat, pelbagai fadilat muazzin. Al-muadzinuna atwalun nasi anaqan yaumil qiyamah. Al-a'immatu dhumana wal muadzinuna umana. Al-muadzinu yughfaru lahu mada sawtihi wa yashhadu al-kullu ratbin wa yabis. Wa rajjaha ar-Rafi'i anna al-imama afdalu minhu mutlaqan li'annaha fardu kifayah wa huwa sunnatun. Wa liqiyami sallallahu alaihi wasallam wa khulafa adu bihaduna. Maksudnya ditambah lagi dua dalil. Tadi saya dah sebut dalil yang kedua, yang ketiga dia kata imamah ni fardu kifayah. Sebab semayang jemaah kan, semayang jemaah ni fardu kifayah. Azan ni sunat kifayah. Jadi fardu lebih afdal daripada sunat. Itu tiga wajah yang dibentangkan oleh mereka yang mengatakan imamah itu lebih afdal daripada azan. Baca. Wa syaratuhu al-waqtu illa as-subha. Wa syaratuhu waqtu. Baca macam baca. Wa syaratuhu al-waqtu illa as-subha fa min nisfi al-layli. Illa subha Fa min nisfi al-layli. Okey. Wa yusannu. Jadi syarat nak azan ni, dia mesti waktu dah masuk. Kecuali satu surah yang mana boleh azan untuk solat sebelum masuk waktu, ma'ruf. Tapi kita Sibtaling tak buat. Dan kebanyakan masjid pun dah tak buat. Dulu orang buat kan. Iaitu azan yang pertama. Faham?
Azan yang pertama. Wa syartuhu al-waqtu. Dalam kitab Muqaddimah Hadramiyah ni, dalam Muqaddimah Hadramiyah ni dia ada bawa pendapat dhaif. Kalau kita dalam Muqaddimah Hadramiyah, wa syartul adhani al-waqtu illa subha. Okey. Fayajuzu ba'da nisfil lail wa illa. Dia ada illa yang kedua. Dalam Minhaj satu je kan mustasna. Dalam Muqaddimah Hadramiyah dibawa pandangan kedua. Wa illa al-awwala yaumal Jumaah. Azan yang pertama hari Jumaat. Dia ada di kalangan ulama Syafi'i yang qail, dan benda ni muktamad dalam mazhab Hambali. Dalam mazhab Hambali, azan yang pertama sembahyang Jumaat ni boleh buat sebelum zuhur, sebelum masuk waktu zuhur. Wa illa al-adhana al-awwal yawm al-jum'ah fayajuzu qabla zalika ala ma nusiba lir-rawnaq. Rawnaq ni pengarang ni Abu Hamid al-Isfaraini. Qiyas, dia qiyasan ala subhi. Tapi dhaif. وفرق بينهما بأن الناس قبل الفجر مشغولون بالنوم فندب تقديمه ليتهيأوا لإدراك فضيلة أول وقت ولا شاغل لهم يوم الجمعة يمنع من التهيؤ لأول وقتها. Dalam mazhab Hambali ini yang muktamad, faham? Iaitu boleh azan sebelum masuk waktu. Dan itulah yang berlaku di Masjidil Haram. Kalau kamu pergi hari Jumaat kan, dia azan pertama. Jadi azan pertama yang berlaku tu sebelum masuk waktu. Jadi orang yang tak tahu hal sebenar, lepas je azan dia sembahyang qabliyah. Sebenarnya belum masuk waktu lagi. Mazhab Hambali ma'ruf. Bahkan ada wajah dalam mazhab Hambali sembahyang Jumaat tu sendiri boleh sembahyang sebelum zuhur. Faham? Khutbah khususnya. Faham tak? Boleh sembahyang sebelum zuhur, tapi di Saudi tak buat lah. Tak buat. Walaupun ada wajah begitu. Singapura nak buat. Mungkin dah buat kot zaman Covid ni. Dia matikan waktu sembahyang Jumaat. Maknanya waktu sembahyang sama je. Jadi dia akan berlaku, mereka akan khutbah sebelum masuk waktu zuhur. Jadi mufti sana fatwa boleh. Dia bertanggungjawab lah atas fatwa dia. Memang ada pun mazhab lain, mazhab Hambali. Tapi dia mana boleh fatwa macam tu di dalam negeri yang rakyatnya tidak mazhab Hambali. Faham? Dia suka dengan pendapat tu, sukalah, tapi dengan fatwa dia menyebabkan semua orang kena buat macam tu. Faham tak? Dia nak amal sendiri, dia amal lah. Tapi bila fatwa itu mengakibatkan semua orang, dia tak boleh guna apa yang dia suka. Okey? Jadi orang terpaksa lah. Dah mufti fatwa macam tu, dah lah kerajaan Singapura pula. Jadi mereka tak boleh nak melawan ke apa ke. Jadi berlakulah nanti sembahyang Jumaat, khutbahnya sebelum Jumaat, sebelum zuhur. Baca. Di Saudi pun tak benarkan buat macam ni. Dikeluarkan berkeliling, walaupun boleh, tapi dia tak benarkan mana-mana masjid untuk buat. Faham? Padahal mazhab Hambali tu kita pula pergi ambil kerana alasan Covid tak apa, wajah dia pun tak faham. Lagi disunatkan ada 2 muazzin. Tujuan dia apa? Supaya dia ni tak ada yang ni ganti. Bukan azan serentak. Maksudnya masjid ni ada 2 orang muazzin yang boleh ganti-ganti. Baca. Yu'addinu wahidun qabla al-fajri wa akharu ba'dahu. Dan ini pun sebenarnya iktidak dengan Rasulullah. Rasulullah ada Abdullah bin Umi Maktum dan ada Sayyidina Bilal. Faham? Kemudian siapa ada ni Wasailul Wusul ke As-Sirah Nabawiyah Marah Imam Nawawi ke? Tak ada. Wasailul Wusul tak ada kalian. Ila Syama'il Rasul Syekh Yusuf An-Nabhani. Ada ke tak? Ha? Ada. Tak ada.
Dia azan yang pertama ni, dia dah boleh mula daripada setengah malam. Tapi afdalnya buat waktu sahur. Macam yang tempat kita buat lah. Faham? Buat waktu sahur. Disunatkan muazzin itu adalah daripada keturunan muazzin Rasulullah. Kalau ada. Ada kat sini? Tak ada. Kalau ada, sunatkan daripada keturunan Bilal, Abdullah bin Umi Maktum. Maka dibahaskan, ada berapakah muazzin Rasulullah? Sa'ad Al-Qarz, apa seorang lagi? Khuzamah. Dia di Madinah 2, di Mekah 2. Masa Nabi duduk Madinah, di Mekah pun ada muazzin kan. Jadi di Madinah Abdullah bin Umi Maktum dan juga Bilal radhiyallahu anhu. Di Mekah Sa'id Al-Qarz dan seorang lagi Khusamah apa? Siapa? Tak kenal. Lebih kenal artis, lebih kenal Nabi. Pengaji madrasah tu. Betul tak? Kalau orang luar tak payah cerita lah. Apa nama sahabat tu? Sebab sahabat ni lah meriwayatkan hadis tarjih. Hadis tarjih, sahabat tu lah. Siapa? Tak belajar lagi dalam Mishkat. Dah sampai dah? Bab azan. Sampai kan? Kitab sirah apa ada dalam kelas ni? Sirah Alam Nubala. Kan? Hajj, apa nama dia? Belum ni ingat. Siapa? Ada tak? Muazzin ada. Bahjatul Mahafil, Bughiyatul Amasil. Nabi talqin dia. Itu yang menjadi perdebatan tu. Nabi talqin tu maksudnya ajar. Tengok kat Fihras, Muazzin Rasulullah. Bila waktu. Ada tajuk tu dalam tafsirah. Masailul wusul ila syama'il Rasul.